Kita intro dulu. La 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 la. Najib Razak telah dicilok ke? Malu apa bosku? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak Domenjak ini memang kecoh berkenaan dengan isu pengampunan diraja terhadap mantan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, di mana perkara ini sangat-sangat hangat diperkatakan, terutamanya ketika langkah Dubai yang tidak jadi pada hujung tahun lepas. Perkara ini semakin meletup apabila baru-baru ini utusan Malaysia tiba-tiba telah mengeluarkan satu kenyataan betapa Najib telah diberikan pengampunan diraja dan telah bebas. Tengok-tengok tak sampai 24 jam selepas itu, utusan telah menarik kembali artikel tersebut dengan mengatakan bahawa fakta tidak lengkap. Tetapi perkara itu telah membangkitkan perbincangan di kalangan masyarakat, dan kemudiannya menteri-menteri daripada kerajaan perpaduan juga telah memberikan komen betapa isu pengampunan Najib Razak ini telah pun dia memasuk ke dalam kabinet. Cumanya ada sedikit perbezaan. Kata Saifuddin Nasution iaitu Menteri Dalam Negeri, kabinet hanya dimaklumkan berkenaan dengan isu pembebasan Najib Razak tetapi tak bincangkan. Manakala Fahmi Fadil pula mengatakan bahawa isu pengampunan diraja Najib Razak ini telah pun dibawa ke dalam mesyuarat kabinet. Maksudnya telah dimasukkan ke dalam mesyuarat. Jadi mana satu yang betul masalahnya, kita pun tak tahu. Sebab kita pun tahu juga tuan-tuan dan sekalian, kerajaan perpaduan dan ini tak ada guru asap. Seorang cakap itu, seorang cakap ini, bercelau habis masalahnya. Tengok-tengok tak berapa lama lepas itu, media Singapura iaitu CNA telah mengeluarkan satu artikel mendakwa Najib Razak tidak diberikan pengampunan diraja. Sebaliknya hanya diberikan diskaun 50% untuk hukuman penjara beliau. Sepatutnya beliau keluar penjara pada tahun 2034. Beliau dikatakan telah diberikan pengurangan hukuman penjara. Beliau hanya perlu keluar penjara pada tahun 2028. Sekiranya kalau berkelakuan baik, beliau boleh keluar dari penjara pada tahun 2026. Dan artikel yang sama oleh CNA juga memaklumkan denda yang dikenakan terhadap Najib Razak juga telah dikurangkan. Cumanya tak beritahu berapa banyak. Benda ini mengundang Menteri Komunikasi iaitu Fahmi Fadil mengatakan bahawa beliau bukanlah sumber artikel CNA tersebut. Dia tak tahu macam mana CNA boleh dapat berita itu. Pelik juga tuan-tuan dan sekalian. Artikel daripada media Singapura boleh dapat cerita tentang mantan Perdana Menteri kita berkenaan dengan lembaga pengampunan kita yang sepatutnya sulit dan juga sangat-sangat rahsia itu. Tengok-tengok pada hari ini, lembaga pengampunan telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi di mana betul Najib Razak telah diberikan diskaun 50% untuk hukuman penjara beliau, di mana beliau hanya perlu keluar penjara pada tahun 2028, serta hukuman denda beliau yang berjumlah 210 juta ringgit telah dikurangkan kepada 50 juta ringgit sahaja. Nampak gayanya laporan CNA itu adalah sangat-sangat tepat. Wait a minute. Who are you? Tetapi, kata lembaga pengampunan lagi, sekiranya kalau Najib gagal untuk membayar denda 50 juta ringgit itu, maka hukuman penjara beliau akan ditambahkan lagi setahun kepada tahun 2029. Jadi di sini kita ada beberapa persoalan yang ingin kita bangkitkan. Yang pertamanya, macam mana media Singapura boleh tahu dengan detail berkenaan dengan isu pengampunan diraja terhadap Najib Razak? Macam mana mereka ada maklumat yang begitu lengkap sehinggakan laporan mereka boleh dikatakan hampir 100% tepat? Sedangkan media-media negara kita ini pun tak cover benda itu dengan sepenuhnya. Tak beritahu apa-apa pun masalahnya. Adakah terdapat ejen-ejen Singapura dekat dalam kerajaan kita? Ataupun mungkinkah kerajaan kita for some reason memaklumkan dahulu kepada Singapura berkenaan dengan pembebasan Najib Razak ini, barulah mereka buat keputusan? Hah? Wallahu a'lam bisawab. Sebab benda ini sangat-sangat pelik. Media luar boleh tahu lebih detail berbanding dengan media negara kita ini. Yang keduanya, semua tahu sebenarnya agenda utama ialah untuk membebaskan Najib Razak. Ini merupakan agenda daripada awal lagi oleh UMNO ketika Najib Razak dimasukkan ke dalam penjara pada tahun 2022. Itulah mantra mereka untuk membebaskan Najib. Dan antara perkara yang awal-awal mereka kata mereka nak buat selepas menjadi kerajaan ialah untuk mengusulkan pembebasan Najib, pengampunan diraja terhadap Najib Razak. Bongak je kerja kau. Kita kembali tuan-tuan dan puan sekalian kepada langkah Dubai macam mana saya sebutkan pada awal video tadi. Semua tahu tuan-tuan dan sekalian, berkemungkinannya langkah Dubai ini menyaksikan peranan Najib Razak lebih besar berbanding biasa, di mana beliau dikatakan antara katalis yang telah memungkinkan 10 orang MP Barisan Nasional dan juga UMNO bertindak ingin menarik kembali sokongan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan benda ini dikatakan mencetuskan polemik yang begitu besar, ketakutan yang begitu besar dalam kerajaan perpaduan ini, sehinggalah dikhabarkan beberapa pihak
pihak daripada Kerajaan Perpaduan dan khabarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah bertindak berjumpa dengan Najib Razak dekat penjara untuk minta Najib, kau timlah balik. Tolonglah minta MP-MPU jangan tarik sokongan daripada Perdana Menteri. Di mana antara lain khabarnya Najib Razak dijanjikan akan diberikan pengampunan diraja sekiranya kalau dia berbuat demikian, iaitu meminta MP-MP itu tak jadi untuk tarik sokongan terhadap Anwar. Dan seperti mana kita lihat, langkah Dubai itu tidak menjadi kenyataan. Nampak gayanya Najib telah berjayalah kot memujuk MP-MP UMNO tersebut untuk tidak menarik sokongan daripada Perdana Menteri. Dan sepatutnya hadiah untuk apa yang Najib buat itu khabarnya ialah dengan memastikan Najib mendapat pengampunan diraja. Tengok-tengok Najib tak dapat pengampunan diraja. Najib hanya dapat diskaun diraja sahaja. Apa cerita sekarang ni? Adakah Najib Razak telah dicilok? Di sini saya ada satu pendapat peribadi tuan-tuan dan sekalian. Pada pandangan saya sebenarnya, Najib Razak ini merupakan seorang yang sangat-sangat berpengaruh. Walaupun dia dah tak ada kuasa lagi dah. Walaupun beliau berada dalam penjara, tetapi pengaruh beliau terhadap UMNO dan juga akar umbi memang sangat-sangat besar. Terutamanya dekat negeri Pahang. Di mana pengaruh ini pastinya akan merisaukan Zahid Hamidi. Sebab kita semua tahu, Zahid merupakan Presiden UMNO yang paling tidak popular dan merupakan antara punca UMNO menjadi teruk seperti mana sekarang ini, menjadi babu saja kepada DAP dan juga Pakatan Harapan. Dan kita cuba fahami keadaan Zahid. Zahid tengah goyah. Sekiranya kalau Najib yang jauh lebih popular, jauh lebih berpengaruh ini bebas dan boleh menyertai kembali UMNO, bergiat aktif kembali dan parti sebagainya, maka kedudukan Zahid akan goyah. Oh, hell no! Dan mungkin juga apa yang dirancangkan selama ini oleh Zahid pastinya akan menemui kegagalan ataupun runtuh begitu saja. Dan bagi saya, Zahid tidak boleh afford benda ini berlaku. Tetapi untuk tidak mengutarakan janji membebaskan Najib Razak pastinya akan mengundang kemarahan ahli-ahli UMNO. Jadi mungkin di situ terdapat satu kompromis. Najib tidak dibebaskan, cuma diberikan pengurangan hukuman sahaja. Lelong ya Habibi, ya Maulana, ya Siri, ya Syekh. Dan pengurangan hukuman itu sangat-sangat signifikan sebenarnya. Sebab at least Najib tidak akan dapat kembali aktif sebelum PRU yang ke-16. Dan benda ini sangat penting. Sekiranya kalau Najib aktif pada ketika ini sebelum PRU 16, maka berkemungkinan besar memang kedudukan Zahid betul-betul goyah. Dan mungkin pada ketika itu Anwar juga tidak lagi memerlukan Zahid Hamidi kerana Najib sudah cukup untuk memastikan sokongan Melayu dan juga UMNO kembali kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional. Tetapi macam mana kita tahu, Cikgu dan anak murid ini mempunyai hubungan yang sangat-sangat kuat. Mungkin berlaku diskusi antara mereka sehingga menyebabkan satu keputusan kompromis telah berjaya dicapai, iaitu untuk memastikan Najib Razak ini tidak diberikan pengampunan penuh. Cuma ni ada satu perkara lagi yang perlu kita bincangkan, iaitu tentang persepsi rakyat juga, terutamanya penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Macam mana saya kongsikan baru-baru ini, iaitu video berkenaan dengan adakah patut Najib Razak diberikan pengampunan diraja. Majoriti daripada penonton video saya yang telah memberikan komen dan sebagainya, dan saya percaya benda ini sama saja dekat luar sana, beranggapan Najib tidak sepatutnya diberikan pengampunan diraja sebab kes beliau terlalu besar. Jutaan nilainya masalahnya. Sedangkan orang yang mencuri dekat masjid setakat 200-300 tidak diberikan pengampunan. Orang yang terpaksa curi susu anak sebab tak cukup duit nak beli susu anak tidak diberikan pengampunan. Tetapi rasuah sampai juta-juta bilion-bilion boleh diberikan pengampunan. Dan sekiranya kalau Najib Razak diberikan pengampunan diraja dan dibebaskan, ini akan mendatangkan imej yang sangat-sangat buruk kepada Kerajaan Perpaduan itu sendiri. Tetapi macam saya katakan tadi, janji tidak janji. Najib tetap kena dibebaskan whatsoever. Jadi terpaksalah Najib diberikan diskaun hukuman sahaja. Tetapi tuan-tuan sekalian, itu semua adalah pandangan peribadi saya. Mungkin saya betul, mungkin saya salah berdasarkan kepada pembacaan-pembacaan yang saya lakukan. Tetapi yang paling pentingnya tuan-tuan sekalian, nampak gayanya Najib Razak telah dicilok sekali lagi oleh orang-orang yang diharapkan untuk membebaskan beliau daripada penjara. Dan Najib nampaknya kempunan sekurang-kurangnya untuk bertanding pada PRU yang ke-16. Sebab kalau dia keluar penjara pun mungkin masa itu sudah terlalu suntuk sama ada untuk beliau dicalonkan sebagai mana-mana MP ataupun mungkin beliau keluar ketika PRU 16 telah pun berakhir. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi apa-apa pun sekarang ini kita bersimpati terhadap Najib Razak. Kesian. Tetapi sekurang-kurangnya bergembiralah sebab hukuman anda telah dikurangkan sebanyak 50%. Tetapi kalaulah ada yang mengatakan bahawa ini Agung yang bagi perkenan sebagainya, anda kena faham yang di-Pertuan Agong hanya memberikan perkenan berdasarkan kepada rekomendasi daripada lembaga pengampunan. Bukan Agung yang bagi cadangan macam itu macam ini dan kemudian kita semua ikut. Tidak. Lembaga pengampunan yang akan bersidang akan bagi rekomendasi dan Agung akan memperkenankan rekomendasi tersebut. Dan lembaga pengampunan ini banyaknya terdiri daripada orang-orang dalam Kerajaan Perpaduan
sempadan madani. Dan perlu kita ingat, orang-orang kerajaan ini beranggapan kerajaan ini mereka punya dan mereka bebas untuk lakukan apa sahaja yang mereka nak. Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzan kata macam ni. Dan memandangkan mereka ini bebas untuk melakukan apa sahaja yang mereka nak, maka percayalah, hukuman penjara yang dikurangkan itu sebenarnya merupakan aspirasi kerajaan sebenarnya. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.